Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk dalam bab 2, tingkatan 4, trend semasa dalam perniagaan, subjek perniagaan. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah subtopik 2.1, peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan negara dan serantau. 2.2, trend persekitaran perniagaan. Okey, jom kita start. Okey, kita akan mula untuk masuk dalam subtopik 2.1 peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan negara dan serantau. Okey, kalau awak lihat dekat dalam slide ni, kita ada 3 agensi kerajaan yang sedia membantu perniagaan bersaing pada peringkat domestik dan antarabangsa. Okey, antaranya sebagai contoh ialah kita ada MITI, kemudian kita ada KPDNKK dan juga kita ada Matret. Ini antara agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu peniaga untuk bersaing di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Selain daripada agensi-agensi kerajaan yang ada di Malaysia untuk membantu para peniaga, kita juga ada Bank Negara Malaysia ataupun BNM untuk mengawal keseimbangan ekonomi di Malaysia. Okey, ini adalah peranan BNM sebagai bank pusat, maksudnya dia adalah ketua segala bank yang ada di Malaysia. Dia juga adalah mengawal keadaan ekonomi dan bidang perniagaan dan meningkatkan kestabilan keuangan, juga mengawal sistem pembayaran negara. Di Malaysia terdapat 3 peringkat pentadbiran kerajaan. Yang pertama ialah kerajaan pusat, iaitu Parlimen Malaysia, kemudian kerajaan negeri iaitu Dewan Undangan Negeri dan juga kerajaan tempatan iaitu Majlis Bandaraya. Okey, kalau awak tengok dekat gambar ni, pentadbiran bahagian kerajaan pusat berlaku di Parlimen dan pentadbiran kerajaan negeri berlaku di Dewan Undangan Negeri, terdapat di negeri masing-masing, dan juga pentadbiran tempatan akan berlaku di Majlis Bandaraya yang terletak di dalam negeri tertentu. Okey, kita tengok gambar ini. Kenal tak kat mana? Okey, ini adalah Putrajaya. Okey, Putrajaya ialah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Maksudnya kerajaan pusat, tempat pentadbirannya adalah di Putrajaya. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian peranan kerajaan pusat. Okey, tadi saya dah terangkan. Pentadbiran kerajaan di Malaysia ada 3, iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Okey, sekarang kita akan masuk dulu bahagian kerajaan pusat. Okey, kerajaan pusat ada 3 aspek, iaitu aspek perundangan, aspek keuangan dan aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, apa yang ada dekat dalam aspek perundangan? Kita ada penggubalan undang-undang, perlindungan pengguna dan juga pelepasan cukai. Bagi aspek keuangan pula ialah sumber pembiayaan diperlukan oleh perniagaan, dan juga bagi aspek perkembangan aktiviti perniagaan pula ada 3, iaitu yang melibatkan aktiviti promosi, aktiviti latihan dan pembangunan, dan juga aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, untuk aspek perundangan iaitu penggubalan undang-undang. Kita akan masuk dulu bahagian penggubalan undang-undang. Kerajaan Malaysia mempunyai kuasa untuk menggubal sesuatu undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan melalui Parlimen Malaysia. Okey, tadi kan saya dah terangkan. Kerajaan Malaysia, bahagian pentadbiran kerajaan pusat, okey, dia akan melakukan pengurusan pentadbiran melalui Parlimen Malaysia. Okey, ini adalah antara akta-akta yang digubal oleh kerajaan pusat, bertujuan untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan. Kerajaan juga akan memastikan aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar. Okey, contoh dekat sini kita ada 6
iaitu Akta Kontrak 1990, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perkongsian 1961, Akta Syarikat 1965 dan juga Akta Perhubungan Industri 1967, Pindaan 1980. Okey, kenapa akta-akta ini perlu digubal? Okey, akta perlu digubal supaya perniagaan yang dijalankan di Malaysia dapat berjalan dengan sistematik dan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Selain daripada penggubalan undang-undang terhadap aktiviti perniagaan, kerajaan pusat juga menggubal undang-undang untuk melindungi pengguna. Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pengguna turut digubal supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga yang menjalankan amalan perniagaan yang tidak sihat. Okey, apakah matlamat undang-undang perlindungan pengguna ini? Okey, ini adalah matlamat dia. Yang pertama yang awak kena ingat ialah matlamat Undang-Undang Perlindungan Pengguna ialah untuk keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubatan, perkhidmatan yang tidak sihat. Maksudnya kalau ada peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan yang berdasarkan makanan, ubatan dan juga perkhidmatan yang boleh menyebabkan keselamatan pengguna tergugat, maka pengguna bolehlah menggunakan undang-undang yang telah digubal untuk menyelamatkan dirinya. Okey, selain itu, undang-undang ini juga digunakan untuk melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang mengancam kesihatan. Okey, contohnya kalau pengguna tu terbeli ubat yang luput tarikh ataupun ubat yang sepatutnya dia tidak boleh makan, tapi farmasi telah memberikan ubat yang salah. Okey, dia boleh menggunakan undang-undang yang ada untuk melindungi dirinya yang boleh mengancam kesihatan dia. Okey, selain itu, yang ketiga, hak pengguna untuk dapat ganti rugi. Okey, contohnya kalau awak pergi beli roti yang tamat tempoh, susu yang tamat tempoh, susu yang telah tinnya kemek. Okey, itu adalah kita boleh dapatkan ganti rugi daripada kedai-kedai yang telah kita beli tadi. Okey, kita boleh menggunakan undang-undang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu, yang keempat, melindungi pengguna mendapat alam sekitar yang bersih. Okey, selain daripada produk-produk yang boleh mengancam kesihatan, yang boleh menyebabkan terasa tidak selamat dan juga kita boleh mendapat ganti rugi, pengguna juga boleh mendapatkan undang-undang untuk memastikan persekitaran mereka selamat dan bersih. Okey, aspek perundangan yang ketiga ialah pelepasan cukai. Okey, apakah itu pelepasan cukai? Okey, tujuan pelepasan cukai ialah bagi menggalakkan rakyat Malaysia menceburi bidang perniagaan. Kerajaan mewujudkan beberapa pelepasan cukai. Antaranya, okey, dekat sini ada 5 pelepasan cukai. Yang pertama, taraf perintis yang awak kena ingat dan hafal. Taraf perintis ialah akan diberi kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Okey, syarikat-syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan akan dikecualikan membayar cukai selama 5 tahun. Okey, contohnya pada ketika itu, kerajaan telah memberi promosi kepada mana-mana syarikat yang menjalankan perniagaan berasaskan pertanian akan diberikan pengecualian cukai selama 5 tahun. Okey, dia adalah tujuan dia untuk menggalakkan banyak syarikat menjalankan perniagaan berasaskan pertanian. Okey, cukai yang kedua ialah elong cukai pelaburan. Okey, elong cukai pelaburan ini diberikan kepada syarikat yang telah memberi modal kepada perniagaan berstatus MSC. Apa itu MSC? Iaitu Multimedia Super Corridor. Okey, mana-mana perniagaan yang menjalankan berstatus MSC
dan mana-mana syarikat yang telah memberi modal kepada syarikat itu untuk menjalankan perniagaan ini akan diberikan allowance cukai pelaburan. Ketiga ialah potongan cukai. Potongan cukai ini diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan, iaitu barangan buatan Malaysia. Okey, apabila dia telah mengeksport barangan buatan Malaysia, dia akan diberikan potongan cukai kerana telah mengeksport barangan-barangan tempatan. Keempat, pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai ini diberi kepada siapa? Okey, pengecualian cukai akan diberikan kepada syarikat yang berstatus MSC dan industri yang berteknologi tinggi. Okey, seterusnya allowance pelaburan semula. Okey, allowance ini diberikan kepada syarikat yang terlibat dengan perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah.